Antara fokus negeri di bawah bayu petang ini, Tekun Nasional perkenal skim pembiayaan usahawan TVET. Perkembangan lanjut bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Suaran, teruskan. Ya, sahih. Tekun Nasional Agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi bakal melancarkan skim pembiayaan usahawan TVET untuk graduan TVET. Skim pembiayaan ini akan dilancarkan sepada Hari TVET Negara di Melaka bulan depan. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik, skim pembiayaan ini memberi peluang kepada graduan TVET dari pelbagai institusi pendidikan untuk mendapatkan modal perniagaan. 30 juta ringgit bajet permulaan diperuntukkan bagi program ini dan jumlah itu boleh ditambah mengikut keperluan dan sambutan orang ramai. Untuk membangunkan bukan hanya graduan tetapi juga kerjaya dan keusahawanan di dalam bidang TVET. Pembiayaan itu adalah pinjaman lah, tetapi kita mengkhususkan ataupun menyediakan ini khusus kepada graduan-graduan TVET dalam pelbagai institusi TVET yang ada di negara ini, termasuk institusi di Sabah. Mereka boleh layak mendapatkan pembiayaan, pinjaman daripada Tekun Nasional untuk menjadi usahawan. Datuk Iwan ditemui pemberita selepas merasmikan penutupan kursus kemahiran kerjaya dalam industri minyak dan gas. Setakat Mei ini, 306 peserta TVET menerima manfaat pembiayaan daripada Tekun Nasional meliputi pelbagai sektor. Antaranya bengkel motosikal dan kereta, pendawaian elektrik, kimpalan dan pertukangan besi serta bengkel baik pulih elektronik. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar KEPKAS memandang serius perbuatan mengutip tapak Sulaiman dipercayai dilakukan pelancong warga Cina di perairan Kota Kinabalu. Perbuatan itu bertentangan prinsip ekopelancongan yang menekankan pemeliharaan hidupan marin sebagai nilai teras kerajaan negeri terhadap pelancongan lestari. Justru Menterinya Datuk Seri Panglima Christina Liu mahu operator pelancongan memastikan pelancong mematuhi garis panduan dan peraturan ditetapkan khususnya berkaitan perlindungan hidupan marin. KEPKAS juga akan mengadakan sesi dialog bersama operator pelancongan untuk membincangkan isu tersebut bagi mengelak perkara sama berulang. Maybe we should conduct another dialogue, the engagement with the tourism players and tell them about this, and also want to hear from them, why are your tourists doing this? Because it affects not only promoting tourism, but you are also destroying our beauty. Datuk Christina ditemui pemberita sebagai mengulas tindakan pelancong warga Cina mengutip tapak Sulaiman dan diletakkan di atas papan dayung yang tular di media sosial baru-baru ini. Siasatan dijalankan Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah mengesahkan insiden itu berlaku di perairan Tanjung Aru di luar sempadan Taman Tunku Abdul Rahman dan membabitkan sebuah syarikat pelancongan. 30 tapak Sulaiman dikumpul dikenal pasti jenis tapak Sulaiman bertanduk atau tapak Sulaiman chip coklat. Pembinaan Jalan Pahu Li Pantai di daerah Ranau akan memberi manfaat besar kepada sektor pertanian di bahagian barat daerah tersebut. Projek bernilai 80 juta ringgit ini akan memudahkan golongan petani memasarkan hasil tanaman mereka. Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, pelaksanaan projek berkenaan juga akan memendekkan masa perjalanan penduduk dari bahagian barat Ranau seperti Kampung Toboh, Kampung Keranaan dan Kampung Torolobau berikutan jalan sedia ada agak curam. Ini dengan sendirinya saya fikirlah akan dapat menambah pendapatan para petani sambil memberi mereka insentif untuk menaruhkan lebih luas tanah kerana pasaran yang begitu mudah untuk dibuatlah. Datuk Masidi juga Adun Keranaan menyatakan demikian kepada media selepas Majlis Surah Bermesra sempena Hari Raya dan Pesta Keamatan serta pelancaran Masidi Manjun Fans. Pembinaan Jalan Pahu di Pantai Ranau dimulakan pada 25 Mac 2024 melibatkan laluan sepanjang 6 km.
Kerajaan negeri komited memperkukuh dasar dan tindakan pencegahan jenayah pemerdagangan orang serta melindungi hak dan kebajikan pekerja. Ini termasuk menganjurkan program outreach kesedaran komuniti dalam memerangi jenayah pemerdagangan orang dan buruh paksa. Menurut Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi, menerusi program ini kesedaran masyarakat mengenai isu pemerdagangan orang dan buruh paksa dapat ditingkatkan. Dalam masa sama, menggalakkan kerjasama pelbagai agensi dan masyarakat untuk membenteras jenayah berkenaan yang semakin membimbangkan. Mutakhir ini, isu berkenaan job camp sebagai contoh semakin berluasa. Jadi perlu ada kesedaran daripada masyarakat betapa tawaran-tawaran ataupun jawatan-jawatan yang mungkin diiklankan sebenarnya adalah satu sindiket untuk memerdagangkan orang dan juga menjadikan mangsa itu sebagai buruh paksa. Beliau yang juga ahli Parlimen Kalabakan ditemui pemberita selepas merasmikan program outreach kesedaran komuniti dalam memerangi jenayah pemerdagangan orang dan buruh paksa. Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang program berlangsung, antaranya pameran dan ceramah bagi meningkatkan kefahaman dan sokongan terhadap usaha membenteras jenayah pemerdagangan orang dan buruh paksa di Sabah. Pemasangan set jana kuasa baharu di loji air Telupit selesai dilaksana. Adun Telupit Datuk Johnny Bonje Kurum berkata ia dijangka dapat mengatasi masalah bekalan air bersih di daerah berkenaan. Menurut Datuk Johnny Bon, pam air tersebut kini berfungsi dengan baik dan mampu mengepam 5 tangki utama penyimpanan air di Telupit. Yang saya minta mereka penuhkan dulu baru bagi kepada pengguna. Tapi kalau kita punya tangki dapat dipenuhkan, walaupun ada satu hari pam kita tidak berfungsi atau enjin, tangki masih boleh memberi bekalan air kepada pengguna dan dalam masa untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tertentu. Datuk Johnny Bon ditemui RTM semasa sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Telupit. Dalam pada itu, beliau mahu Sabah Electricity mengatasi segera gangguan bekalan elektrik di beberapa kawasan sekitar Telupit dengan melakukan pemeriksaan lebih kerap terhadap peralatan bagi mengelak kerosakan lebih teruk sekaligus gagal berfungsi. Terdahulu, Datuk Johnny Bon menyerahkan geran tanah dan kunci rumah mesra Sabah Maju Jaya SMJ serta anugerah khas kepada 6 usahawan berjaya di Telupit. Hati gembira tidak terkata, namun rasa sedih tetap terasa. Itu luahan rasmi Zulkifli, salah seorang bakal jemaah haji Sabah yang akan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Menurut rasmi, hasrat untuk menunaikan rukun Islam kelima itu bersama 6 ahli keluarganya tidak kesampaian apabila salah seorang adiknya meninggal dunia. Beliau yang berasal dari Lahdatu memberitahu adiknya meninggal dunia akibat kanser limfoma awal tahun ini. Masa tu memang dia sudah minta tolong doakan, semoga dia juga diberi kesempatan walaupun bilangnya dia tahu dia punya penyakit ni. Mungkin dia tidak akan sempat tapi dia punya niat itu dia yakin dia boleh ikut serta sama-sama kami. Dia pernah merayu sama doktor kalau dia masih ada peluang biarpun dia perlu berkerusi roda dia tetap juga dia mau pergi juga. Tapi itulah kita tidak tahu kan apa yang Allah sudah rancang. Mungkin ini yang terbaik. Tapi kami sudah daftar badal haji juga untuk saya punya arwah adik. Semoga dia tenang di sana. Rasmi ditemui pemberita semasa pelepasan rombongan kelima melibatkan 133 bakal jemaah haji Sabah di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA pagi tadi. Beliau yang merupakan anak sulung daripada 7 beradik akan mengerjakan ibadah haji bersama 5 adiknya dengan ditemani ayahnya. Setakat ini 652 bakal jemaah haji Sabah sudah berlepas ke Jeddah untuk menunaikan ibadah haji. Kumpulan terakhir melibatkan 141 bakal jemaah haji akan bertolak petang ini menerusi penerbangan KT065S. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Sahi. Baik Soran, terima kasih.